Baik, saya teruskan soalan seterusnya untuk Prof. Soliha. Soalan seterusnya, memandangkan Prof memang bidang kepakaran Prof memang kawaid nahwiyah, jadi soalan saya, mempelajari bahasa Arab ni tidak lari daripada mempelajari nahu ataupun grammar, sorof, balaghah dan lain-lain. Jadi bagi seseorang yang tiada asas bahasa Arab dan tidak mahir untuk bahasa Arab, adakah fokus utamanya perlu diberikan kepada kemahiran nahu, balaghah ataupun sorof ini, ataupun fokus utamanya perlu diberikan sahaja kepada komunikasi sahaja, ataupun kedua-dua ni kena berjalan serentak? Apa pandangan Prof terhadap soalan ini? Tafadhali Prof. Okey, terima kasih Nabikul. Soalan yang bagus. Sebenarnya untuk mempelajari nahwu, sarah dan balaghah ini, kalau kita kata belajar bahasa Arab perlu belajar nahwu, sarah, balaghah, semua orang akan lari. Semua orang akan lari. Tapi bila dikatakan kita kena belajar komunikasi ke? Bagaimana nak berkomunikasi kalau tidak mempunyai nahwu dan saraf? Itu pula jawapannya kan? Masalahnya. Sekarang ni macam mana kita nak mencari satu langkah untuk menggabungkan kedua-dua isu itu? Kita kena belajar Quran. Dan sebagaimana yang Ustaz Khaidir kata tadi, Quran itu dekat dengan orang Melayu ni. Ya, dengan orang Melayu, dengan siapa-siapalah yang beragama Islam, hatta orang yang bukan beragama Islam pun cuba mempelajari Al-Quran. Jadi, the best way ataupun afdalul tariqah untuk menggabungkan nahu, balaghah, saraf dan komunikasi itu, kita belajar Quran. Maksud belajar di sini bukan saja baca. Baca tu semua orang boleh katakan. Semua orang boleh baca Quran. Tapi nak faham maksud Quran itu bagaimana? Di sini perlu baca nahwu saraf. Nahwu saraf balaghah, satu. Kemudian bagaimana nak belajar nahwu saraf pada Quran itu? Ustazah bagi satu contoh ya. Ayat mudah ya, surah yang mudah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Di sini kita cuba ambil contoh ayat ini, ayat yang paling mudah semua orang tahu. Kita cuba letakkan kul itu kaedah apa di situ? Kul itu kita perkenalkan mereka ini adalah fa'il amar. Macam mana nak sebut? Semua orang boleh sebut kul. Ya. Kenapa disebut kul? Kenapa dikatakan kul? Kerana ayat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW seorang lelaki. Jadi, dia mesti menggunakan kul. Kalau untuk perempuan, kuli. Kalau untuk dua, kula. Untuk ramai, kulu. Untuk ramai perempuan, kulna. Ya? Di sini, kaedah bahasa nahwu Arab, saraf dan balaghah boleh diajar dengan penggunaan Al-Quran. Dan semua orang nak belajar Quran. Bagaimana pula komunikasi? Guru yang menerangkan itu mesti menerangkan dalam bahasa Arab. Yang mudah. Kalau orang yang ada dalam kelas tu susah nak faham bahasa Arab, guru tu kena ajar supaya berkomunikasinya kekal di dalam bahasa Arab. Dengan cara yang lambat pun tak apa, tetapi paling kurang dalam kelas, satu kelas yang habis 1 jam setengah itu, ya, dia telah dapat menguasai nahu, dia telah dapat menguasai Quran untuk pada minit itu, dan dia telah ada ilmu Quran, ulumul Quran itu. Maksud apa ulumul Quran itu? Quran itu diturunkan kepada Rasulullah SAW. Tak perasan kan kita yang siapa kalau kita tak ajar, baca je Quran, tapi tak tahu ni diturunkan kepada siapa. Tahu diturunkan kepada Rasulullah, tetapi tak ada orang bercakap. Tak ada orang beritahu semasa penerangan tu. Bila baca Quran, bila kita baca, tak ada orang cakap. Patutlah dia bukan kuli, dia kul. Patutlah wa iz qala rabbuka lil malaikah wa iz qala rabbuka. Ka tu kembali kepada siapa? Dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Ka tu kembali kepada Rasulullah. Sebab iz itu adalah dalam bentuk fa'il amar, uzkur. Kalau kita tengok sekali di dalam bentuk zaraf, sebenarnya dia adalah fa'il amar, uzkur ya Muhammad. Iz qala rabbuka lil malaikah. Ka itu kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya?
Jadi Ustazah rasa benda-benda gini kena terap. Maknanya Quran itu diletakkan di hadapan, kemudian ditambahkan nahu. Ingredientsnya, ya, ingredientsnya atau ramuannya adalah perlukan nahu, sarah, balaghah. Kemudian dicampur pula dengan komunikasi. Ustazah rasa itu adalah the best way. Ahsanut tariqah untuk belajar bahasa Arab. Di samping itu kita dapat menerapkan jiwa Islami, daul Islami ke atas generasi muda ini, supaya mereka lebih cinta dan sayang lagi kepada Al-Quran itu. Ya, selain daripada bila mereka sudah dapat implementasikan ke atas Quran, kemudian dipergi kepada hadis. Hadis pun benda yang sama. Kita hajar hadis-hadis yang sahih aja. Sahih 40 daripada Imam Nawawi itu ialah the best. Sebab apa? Dia tidak ada isu. Imam Nawawi dah susun elok-elok dah hadis 40 tu. Jadi kita ambil daripada hadis-hadis itu, gunakan kaedah yang sama, sebab bahasa Quran itu, bahasa Quran yang dikumpulkan oleh Osman Affan itu menggunakan lahjah Quraisy. Kenapa lahjah Quraisy? Kerana Rasulullah SAW itu orang Quraisy. Jadi pada zaman Osman bin Affan, dia telah melantik komiti. Dia yang menjadi ketua. Kita nak guna lahjah apa ni? Sebab kan ramai yang meninggal sebab perang ke apa yang hufaz itu. Jadi bila dikumpulkan semua mashaf-mashaf yang ada pada ketika itu, maka diambil satu saja mashaf yang daripada ramai-ramai itu itulah mashaf Hafsah. Kenapa tak ambil mashaf lain? Yang mashaf lain dia bakar. Kenapa tak ambil? Adakah tak betul mashaf lain? Mashaf lain itu betul. Tetapi ditakuti terdapat redundant ataupun ulang sebut dan sebagainya sebab dia banyak. Jadi dia ambil satu yang Hafsah, yang lain dibakar. Ya. Jadi daripada yang Hafsah itu, kenapa, dan bila nak menulis itu, Osman tanya kepada sahabat-sahabat yang ada, komiti dia tu, dia kata kita nak guna lahjah apa ni dalam Quran ini. Osman kata kita gunalah, dan komitinya kita guna lahjah Quraisy. Kerana Rasulullah SAW adalah berbangsa Quraisy. Berdasarkan kepada cerita ini, kenyataan ini, maknanya Quran itu mempunyai banyak lahjah. Bahasa Arab itu mempunyai banyak lahjah, banyak dialek. Salah satunya Quraisy. Jadi benarlah bahawasanya bahasa Arab itu muncul telah lama semenjak zaman Nabi Ibrahim lagi. Disebabkan itu Nabi Ismail alaihissalam belajar bahasa Arab dengan Jurhum. Kenapa Nabi Ismail belajar dengan kaum Jurhum? Sedangkan dia ni raja ketua kabilah. Ialah dia ada telaga kan? Telaga di padang pasir. Bila anda mempunyai telaga di padang pasir, anda seorang ketua, anda seorang raja. Anda kaya. Tetapi kenapa dia nak belajar dengan bangsa Jurhum ni? Kerana bahasa Arab pada ketika itu sudah menjadi bahasa perantaraan di kalangan ahli perniagaan dan pentadbiran. Tetapi masalahnya dalam penulisan-penulisan kita jumpa dalam kitab-kitab Arab, dia tak tulis bahasa Arab mudhari. Dia tulis bahasa Arab fushah. Bahasa Arab mudhari ini anda akan berjumpa dalam kitab Al-Muqaddimah oleh Ibn Khaldun. Ibn Khaldun menyebut bahasa Arab mudhari ini digunakan secara meluas pada waktu zaman nabi-nabi itu. Ya. Jadi bila sampai ke penulisan sesudah penulisan tahun kurun yang ke-20, kurun yang ke-19, 18, mereka menukar kepada mashaf bahasa Arab fushah. Jadi bagi kita yang tidak mempunyai maklumat yang banyak tentang tatawurat bahasa Arab ini, kita fikir bahasa Arab fushah saja yang wujud hanya hari ini. Sebenarnya kita kena buka sikit pemikiran kita bahawasanya bahasa Arab ini sudah muncul sudah lama. Sudah lama ia muncul. Tetapi permasalahannya kurang ramai orang Islam yang mengkaji tentang ancient. Justru itu kajian ancient itu diberi mandat oleh orang-orang bukan Islam. Hasilnya tulisan-tulisan yang ditulis tentang dunia Jaziratul Arabiyah, terutama cerita-cerita nabi-nabi itu, mereka yang menulis. Penulisan itu telah memberi satu gambaran yang salah pada hakikatnya. Di mana bila kita membaca kitab-kitab tafsir, ianya bukan begitu.
Kenapa boleh menjadi begitu? Kerana fahaman agama mereka terhadap ancient itu berlainan dengan fahaman kita terhadap ancient. Tetapi masalahnya tidak ada orang Islam, kurang orang Islam mengkaji ancient. Kebanyakan daripada kita, research kita, kajian-kajian kita selepas zaman Rasulullah SAW. Dan kita bertungkus lumus mengkaji mazahib arba'ah itu. Sehingga benda-benda yang furuk itu pun kita kaji. Padahal kita meninggalkan satu benda bentuk yang besar iaitu sebelum zaman Rasulullah SAW. Kerana Islam itu sudah lengkap hakikatnya. Zaman Rasulullah SAW itu, Islam itu sudah lengkap. Yang sebelum itu yang perlu kita ketahui yang lebih lanjut lagi, yang seperti mana disebut oleh kitab-kitab tafsir dan Al-Quran menyebut bahawasanya dilantik anbiya itu. Dan ini memberi satu tamparan hebat kepada dunia Islam. Justru itu, kita tidak melihat bahawasanya bahasa Arab itu telah muncul sudah lama. Dia dikenali dengan nama Arab Mudhari. Disebabkan kita jarang rujuk kepada kitab-kitab turas, kerana budak-budak sekarang ni, minta maaf Ustazah nak sebut ya, generasi sekarang ni dia nak instant. Apa-apa dia nak mudah, tak nak membaca. Generasi sekarang kurang membaca. Justru kalau kurang membaca, bagaimana anda ingin melahirkan satu teori ataupun satu bentuk pemikiran yang baru yang sesuai dengan suasana yang ada sekarang ini. Dia kena ada sejarah, khalfiyah, background dulu. Baru you boleh membina teori dan mempengaruhi pemikiran orang. Ya, dia perlukan filosofer lah untuk mempengaruhi pemikiran generasi ini. Tetapi pembacaan mesti banyak. Dia tidak boleh fingertips dia, tak boleh senang. Ilmu itu tidak akan datang dengan mudah. Ilmu itu datang dengan susah. Tetapi bila datang susah, dia susah nak keluar. Itu yang mempunyai kekuatan untuk menulis buku, untuk menulis artikel-artikel. Ya, terutama sesiapa yang ingin masuk dalam bidang akademik ya, sebab anda perlu mempunyai kekuatan maklumat untuk menulis sesuatu itu. You nak berhujah dengan barat. You perlukan kekuatan bahasa Arab. Sebab dalam dunia yang Ustazah perhati sekarang ni, Ustazah pergi kepada bidang Ustazah. Bila Ustazah menulis artikel-artikel tentang bahasa Arab tetapi dalam bahasa Inggeris. Artikel-artikel Ustazah publish dalam jurnal, reputable journal, dalam English Index lah, Scopus, ada ISI, tentang bahasa Arab tetapi dalam English. You nak berlawan dengan keluaran Harvard, Oxford, Birmingham. You nak keluar, mereka itu menulis dalam bidang begitulah. Dengan Netherlands, Nijmegen University. Bukan sesuatu yang mudah. Tetapi Ustazah perhatikan apabila kita orang Islam yang menulis, kita ada sesuatu yang mereka tidak ada. Bila kita orang Islam yang menulis, sebab kita dilahirkan daripada kecil lagi, diajar oleh kedua ibu bapa kita tentang solat dan sebagainya. Bila kita dah dewasa, kita menulis dalam bahasa Inggeris tentang dunia bahasa Arab ini, dunia Arab tentang Anbiya, tentang ancient semua ini, mereka tidak ada apa yang kita ada. Tetapi benda itu terlalu kecil tau. Tapi bila you dapat bongkar, you tahu di mana kekuatan you dan di mana kelemahan mereka. Di situ you boleh bersaing. Itu rahsia itu. Boleh belajar dengan Ustazah. Okey, Ustazah rasa setakat itu dulu Nabi Kul.